Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Januari 2024 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim enggan melayan dakwaan pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Mat Noor. Ia berkenaan bahawa pembangkang telah berjaya memperoleh 120 akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran kerajaan perpaduan. Tak perlu komen. Saya kerja. Kalau ada kes isu besar, saya jawab. Kalau tak ada, saya... Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditanya mengenai kenyataan Sanusi yang mendakwa PN sudah mengumpulkan SD yang mencukupi dan pembangkang hanya menunggu hari untuk mengumumkannya. Dalam pada itu, Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin hari ini membuat laporan polis berkenaan langkah Dubai di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya hari ini. Syamsul Iskandar berkata laporan itu dibuat bagi menamatkan spekulasi yang boleh mencetuskan keresahan rakyat. Gerakan yang dipanggil sebagai langkah Dubai ini jelas adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab yang bukan saja mengganggu-gugat sistem demokrasi berparlimen, malah sia-sia kerana akta anti lompat parti yang telah pun diluluskan menghalang sebarang usaha menukar Perdana Menteri dan juga kerajaan di pertengahan pentadbiran. Saya yakin gerakan ini telah dimulakan oleh beberapa orang ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Tindakan mereka hakikatnya boleh memudaratkan demokrasi berparlimen, menimbulkan keresahan dan mencetuskan ketidaktenteraman awam. Cubaan untuk mewujudkan ketidakstabilan politik yang boleh mengancam keselamatan negara mesti digagalkan. Syamsul yang sebelum ini merupakan bekas ahli Parlimen Hantua Jaya berkata tindakan seperti gerakan langkah Dubai tidak boleh sewenang-wenangnya berlaku. Beliau juga berkata sebanyak 12 laporan polis dibuat serentak di seluruh negara bagi menggesa siasatan terhadap dalam gerakan tersebut. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata bahawa sokongan terhadap seseorang Perdana Menteri harus diputuskan melalui undi percaya di Dewan Rakyat dan bukannya berdasarkan akuan berkanun SD. Kenyataan itu dikeluarkan susulan tulisan seorang penulis blog yang melarikan diri dan kini dalam buangan Raja Petra Kamarudin. Raja Petra mendakwa bahawa pembangkang telah berjaya memperoleh sekitar 120 SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Hassan dalam satu kenyataan berkata, semua pihak perlu merujuk perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 dalam kurungan 4 menyatakan bahawa Perdana Menteri hendaklah mengemukakan peletakan jawatan sekiranya dia tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Perbincangan mengenai gerakan untuk menggulingkan kerajaan timbul dengan pengarah pilihan raya PN Muhammad Sanusi Mat Noor dilaporkan berkata bahawa PN sudah mempunyai SD yang mencukupi. Kata Sanusi, pembangkang hanya menunggu masa. Menteri Besar Kedah itu bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperoleh. Naib Presiden UMNO Wan Rosdi Wan Ismail menafikan dakwaan yang mengatakan semua ahli Parlimen BN diarahkan berkumpul di Cameron Highlands di Pahang kemarin. Dia menyifatkan fitnah yang dibuat penulis blog Raja Petra itu hanya untuk menambahkan lagi sensasi berkaitan langkah Dubai. Dalam satu kenyataan, Menteri Besar Pahang itu juga berkata bahawa dakwaan itu dibuat oleh seorang penulis blog yang mengabdikan diri di luar negara kerana takut diambil tindakan atas fitnah yang dibuat hampir setiap hari. Kemarin, pengerus CBN Ahmad Zaid Hamidi dan Wan Rosdi berada di Cameron Highlands bagi melakukan lawatan pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil susulan kejadian tanah runtuh pada Oktober tahun lalu. Ia kemudiannya disusuli program jelajah akar umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Cameron Highlands yang dihadiri pimpinan UMNO di peringkat bahagian dan negeri.
Terdahulu, Raja Petra melalui video dimaknai di blog kendaliannya mendakwa 30 ahli Parlimen BN dititahkan ke Mira Highlands bagi mengadakan pertemuan dengan Zahid Hamidi. Tujuan panggil 30 ahli Parlimen barisan naik ke Cameron Highlands ialah supaya Zahid boleh tanya sorang-sorang siapa mereka sokong. Adakah mereka sokong Anwar Ibrahim atau mereka sokong tukar Perdana Menteri baru? Semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Dalam video yang disiarkannya pada Jumaat, Raja Petra mendakwa bahawa pembangkang telah berjaya memperoleh sekitar 120 akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Senarai yang dikatakan itu mendakwa muda GPS PBM GRS, warisan dan 3 lagi ahli Parlimen Sabah akan menyokong kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN. Malah senarai itu mengatakan 3 daripada 5 ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar telah menarik balik sokongan mereka, menjadikan pembangkang mempunyai sokongan 123 ahli Parlimen. Senarai di sebelah kiri skrin adalah untuk Perlis, Kedah, Terengganu dan sebahagian senarai untuk Pulau Pinang. Bagaimanapun ia tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam sokongan masing-masing. Sementara itu, halaman di sebelah kanan skrin lebih sukar dibaca tetapi dipercayai menunjukkan sebahagian senarai Johor serta Sabah. Daripada senarai itu, sekurang-kurangnya seorang ahli Parlimen BN Johor didakwa menyokong pertukaran kerajaan mengikut senarai yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun lebih ketara bagi ahli Parlimen Sabah, ketiga-tiga ahli Parlimen warisan yang partinya berkod warna ungu disenaraikan sebagai menolak ST bercanggah dengan jumlah yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Malaysia kini cuba mendapatkan maklum balas daripada mereka yang terlibat dalam senarai itu. Berita seterusnya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada sebarang pergolakan politik besar berlaku di Sabah ketika ini. Beliau yang juga timbalan Perdana Menteri memaklumkan pertemuannya bersama pemimpin UMNO Sabah malam tadi bertujuan mengemaskini beberapa kerja politik. Saya ingin menolak bahawa terdapat kemelut politik di Sabah. Keberadaan saya di Sabah adalah untuk hadir ke majlis pada hari ini, bukan kerana wujudnya kemelut politik di Sabah. Walau bagaimanapun perjumpaan saya dengan rakan-rakan pimpinan politik utamanya UMNO dan rakan-rakan yang lain serta ADUN adalah untuk memastikan beberapa kerja-kerja politik, pertamanya di dalam penyusunan struktur tentera setelah selesainya PRU dan juga PRN di 6 negeri. Beliau berkata demikian kepada media ketika mengulas dakwaan bahawa kehadirannya ke Sabah pada Ahad dan hari ini adalah untuk menyelesaikan kemelut politik di Sabah. UMNO Sabah yang diketuai ahli Parlimen Kinabatangan Bomutaradin sebelum ini menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan warisan di bawah presidennya Shafie Apdal. Namun Zahid dalam sidang media hari ini berkata kerjasama itu hanya akan ditentukan selepas Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dibubarkan. Saya sebutkan kita sedia bekerjasama dengan siapa saja pun dan parti mana pun yang sedia bersama dengan UMNO dan BN Sabah. Ini belum bisa lagi, Keputusan akan dibuat setelah Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Sabah dijadualkan untuk mengadakan pilihan raya negeri tahun depan walaupun terdapat jangkaan bahawa Ketua Menterinya Haji Jinor mungkin akan mengadakan pilihan raya pada tahun ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat. Katanya ini bagi membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit.
Dia berkata demikian ketika ditanya pemberita sama ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir disiasat. Katanya buat masa ini hanya seorang bekas Perdana Menteri akan dipanggil. Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam dipercayai merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional PN dan BN sebelum ini. Very soon lah. Very soon. How soon? Could be this week or paling lewat pun next week. Are you going to call both XPMs? They won't leave it to me lah. Leave it to us. Either one of them will be called. Either one or both? I think one of them. One of them. Only one of them. And then we are addressing that 700 million issues. Yang pentingnya kita nak tengok bagaimana duit tu dibelanjakan. Itu yang penting. We don't have so much query on bagaimana ia diputuskan ataupun diluluskan. Okay. Tetapi berkaitan dengan bagaimana ia dibelanjakan dan company-company yang dapat. Itu penting. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimila Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.